Didik TV KPM. Okey kawan-kawan, untuk segmen ini kita nak belajar tentang kaedah yang digunakan bagi mengenal pasti anion dan kation bagi garam yang tidak diketahui bersama dengan cikgu kita, Cikgu Rosnizan. Okey cikgu, apakah kaedahnya? Okey, Luqman, terima kasih. Okey, kaedahnya maksudnya kalau kita dapatkan satu larutan ataupun bahan garam kita panggil, tapi kita tak tahu garam tu jenis apa dan namanya apa, maka apa yang perlu kita buat? Satunya kalau kita dapat garam, yang pertama kita tengok dulu dari segi warna dia. Sebab kadang-kadang dia ada warna putih, dia ada warna hijau, dia ada warna biru, beberapa lah. Kalau warna hijau, warna biru tu kita dah tahu dia punya jenis garamnya apa. Tapi kalau warna putih, dia banyak nama dia. Baik. Okey, yang tu yang pertama. Yang kedua, apa yang perlu kita tengok adalah bila kita panaskan dia dari segi pemanasan, maka kita tengok gas yang terbebas. Maka kita ujilah gas terbebas. Contohnya kalau gas oksigen yang terbebas, maka kita uji menggunakan kayu uji bernyala. Dan hasilnya, kayu uji berkenaan dia akan menyala lah. Kita guna kayu uji berbara, dia akan menyala. Okey, ataupun kalau kita hasilnya kita dapat bunyi pop, maka yang kita tahu, maka garam tersebut menghasilkan gas hidrogen. Okey, seterusnya kita tambahkan air. Okey, bila kita tambahkan air suling, kita tengok apa dia? Ketelarutan. Sama ada kalau dia larut. Okey, kalau dia larut, adakah kita nak uji apa lagi? Okey, kita uji, yang kita belajar iaitu kita uji kalau dia larut, kita uji dari segi ion-ion dalam larutan aqueous berkenaan. Sama ada dia adalah anion, maka kita ujilah ujian kation ataupun kita uji anion. Okey, kalau anion tadi dia punya ion-ion dia adalah negatif. Kalau kation, ion dia adalah positif. Tetapi kalau dia tak larut, apa yang perlu kita buat? Okey, kalau tak larut, apa yang perlu kita buat adalah kita tambah asid nitrik cair dan barulah hasil dia tu kita uji menggunakan ujian kation dan juga ujian anion. So ada dua lah kemungkinan, sama ada dia larut ataupun dia tidak larut. Kalau larut mudah, terus kita ujian kepada seterusnya. Tapi kalau tidak larut, maka kita kena tambah asid nitrik cair. Okey. Jadi itu cara untuk kita menganalisis garam yang tidak diketahui. Okey cikgu. Jadi apakah kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini? Okey, kesimpulan secara keseluruhannya apa yang dah kita belajar hari ini, iaitu yang pertama, kita dah dapat terangkan maksud bagi analisis kualitatif bagi garam lah. Okey, bagi suatu garam. Yang kedua, apa yang dah kita belajar iaitu kita menentukan ujian bagi anion dan juga ujian bagi kation. Okey, dan yang ketiga, kita dapat menerangkan analisis kualitatif untuk mengenal pasti garam. Okey, jenis-jenis garam dari segi dia punya warna dia, ketelarutan dia dalam air ataupun kehadiran anion ataupun kation dalam tu. Yang tu kita terangkan analisis satu demi satu lah. Kalau nak terangkan tentang menggunakan haba, bagaimana dia punya prosedur dia dan alat radas yang kita perlukan. Okey, jadi kepada murid-murid yang fokus akan dapat 3 yang telah cikgu sebutkan tadi. Kita dapat menerangkan maksud analisis kualitatif, kita dapat menentukan ujian bagi anion dan juga kation, dan yang terakhir kita dapat menerangkan analisis kualitatif untuk mengenal pasti garam. Okey cikgu, jadi bagaimana cikgu menilai saya punya prestasi hari ini cikgu sebagai murid kesayangan cikgu? Okey, rasanya ni adalah pertama kali kot Luqman buat eksperimen. Ya, betul cikgu. Sebelum ni tak pernah lagi terketar-ketar tu. Sebab nampak ni letak tu kadang-kadang tersilap, tak apa. Murid-murid kita di rumah pun macam tu. Kalau dia terdedah dengan barang alat radas yang pertama kali, dia akan menggigil. Betul. Tapi Luqman hari ni nampak dia punya, walaupun nampak menggigil tu sedikit, okey, tapi ada segi kerja dan ikut arahan kuasa besar tu. Arahan apa yang saya minta Luqman buat tu, maka Luqman dapat 5 bintang. Okey, 5 bintang. Terima kasih cikgu. Yang penting cikgu kena berani mencuba kan? Ya, betul. Kalau kita tak mencuba, maka kita takkan dapat keputusan. Dan satu lagi, kita kena hati-hati bahan kimia yang kita gunakan. Betul. Jadi pastikan juga keselamatan kita terjaga. Okey cikgu, di manakah murid-murid kita boleh dapatkan bahan rujukan pembelajaran?
Okey, murid kita di rumah dan di mana saja beradalah, dia boleh dapat daripada Pelantar D5 KPM yang disediakan oleh KPM lah. Boleh dapatkan bahan pembelajaran ke nota dan sebagainya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada cikgu kesayangan kita, Cikgu Rosnizan Muhammad, merupakan guru cemerlang sains tambahan dari SMK Tengku Bariah, Kuala Terengganu. Terima kasih cikgu. Dan tak dilupakan juga kepada juru bahasa isyarat kita yang comel, iaitu Cikgu Nurul Adina Rashid dari SK Pendidikan Khas Seremban. Dan kepada kawan-kawan saya doakan anda semua berjaya dunia dan akhirat. Saya Luqman Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.